Menetapkan matlamat kehidupan berlandaskan agama dan kepercayaan. Konsep insan secara epistemologis bermaksud harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Seterusnya, matlamat penciptaan insan menurut tiga agama. Pertama, menurut Islam sebagai hamba dan khalifah. Menurut agama Kristian pula, sebagai hamba yang dijadikan untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah lalu. Manakala, menurut Confucius, untuk mencapai tahap manusia yang sempurna dan teragung. Definisi agama dan kepercayaan. Agama ialah sesuatu kepercayaan atau ajaran yang dianuti oleh seseorang. Ia juga merupakan pedoman untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang lebih sempurna. Justru itu, agama diwujudkan untuk memenuhi keperluan manusia. Definisi matlamat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, matlamat membawa maksud sesuatu yang hendak dicapai, dengan erti kata lain bermaksud tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak isu semasa berkaitan ajaran sesat yang menyalahi syariat Islam dan membawa kecelaruan dalam masyarakat di negara kita. Berdasarkan kepada Al-Haq Center Malaysia mengenai ajaran sesat yang menyalahi syariat Islam dan membawa kecelaruan dalam masyarakat, kita boleh lihat bahawa cabaran utama yang dihadapi oleh umat Islam sehingga ke hari ini dalam menyebarkan dan mengembangkan lagi agama Islam ialah munculnya pelbagai ajaran sesat yang boleh memesongkan akidah umat Islam. Ajaran sesat ialah suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat juga boleh diertikan sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa ajaran atau amalan yang dibawanya itu adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran atau amalan yang dibawa itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Bahagian akidah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM mentakrifkan ajaran sesat sebagai satu ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islamiah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan mazhab yang muktabar dan bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sesat ini tidak akan berlaku tanpa sebab dan faktor yang menyumbang kepada kemunculannya. Oleh itu, antara faktor yang mendorong kemunculan ajaran sesat ini termasuklah kelemahan sistem pendidikan Islam, kelemahan menangani unsur negatif media massa, kelemahan menjauhkan pengaruh budaya barat dan kehidupan masyarakat hari ini, dan kelemahan membasmi kepercayaan purba serta adat istiadat yang menyalahi syariat Islam dalam kehidupan seharian. Bahagian cadangan langkah mengatasi isu ajaran sesat. Oleh itu, ancaman ajaran sesat yang semakin berleluasa ini haruslah dibendung segera bagi menjaga dan memelihara akidah umat Islam sekaligus mengelakkan mereka daripada berfikir dengan cara yang salah dan terpesong dari agama, terutama dalam menggunakan logik akal. Antara langkah mengatasinya ialah yang pertama, melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Yang kedua, menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, kerjasama dengan penguat kuasa undang-undang secara bersepadu. Yang keempat, program pemulihan akidah. Akhirnya, kita dapat simpulkan bahawa seseorang yang terpengaruh dengan ajaran sesat yang menyimpang dari syariat Islam ini sanggup melakukan untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu sendiri tanpa menghiraukan dosa dan pahala serta terlalu taksub dengan ajaran tersebut sehingga lalai terhadap matlamat penciptaan manusia di bumi ini sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam firman-Nya. Dalam hal ini, kerjasama amat diperlukan dari semua pihak termasuk orang awam, pihak berkuasa agama dan juga agensi persekutuan, kerajaan negeri dan ahli politik agar sama-sama dapat membasmi ajaran sesat dalam masyarakat kita pada masa ini. Ini kerana dalam agama Islam, konsep amar ma'ruf nahi munkar menuntut sumbangan dari semua pihak dan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukan tugas pihak berkuasa semata-mata, malah itulah peranan setiap individu Muslim dalam melaksanakan tanggungjawab hidup bermasyarakat.
Masyarakat merupakan golongan pertama yang mampu mengetahui sama ada wujud sebarang aktiviti berkaitan ajaran yang menyimpang dari Islam atau tidak di kawasan mereka. Imam-imam masjid, surau, penghulu dan ketua masyarakat perlu sentiasa peka dengan aduan dan pertanyaan yang dikemukakan oleh penduduk qaryah masing-masing. Paling penting ialah ciri ajaran sesat perlu disebarkan untuk maklumat awam. Ini kerana golongan yang kurang arif dengan agama akan mudah terpesong kepada amalan yang bukan dituntut dan bercanggah dengan agama. Sebagai rumusan akhir, dapat disimpulkan bahawa disiplin kajian ajaran sesat merupakan satu disiplin yang amat penting dipelajari oleh umat Islam mutakhir ini untuk mendepani penyebaran ajaran sesat yang semakin meluas dewasa ini. Disiplin ajaran sesat pada asasnya bertindak sebagai benteng kukuh dan garis pemisah di antara kebenaran dan kesesatan yang mewarnai pentas hidup umat Islam. Justeru, disiplin ajaran sesat wajar dijadikan kursus teras yang wajib diambil oleh pelajar pelbagai jurusan di universiti, terutama jurusan pengajian Islam.